A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada puan pengerusi acara, tetamu-tetamu kehormat, Encik Kamarudin alias Kamal KD Antik, seterusnya usahawan-usahawan, puan-puan, puan dan tuan yang dikasihi sekalian. Sebab lelaki tak ramai kan, perempuan dia ramai. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pagi ini. Ada yang masih tak percaya betul ke Samsul Debat datang. Alhamdulillah, Samsul Debat dah datang. Hari ini kita buat perkongsian sembang santai ni senang aja. Nak bagi semangat sikit kat diri kita ni. Nak bagi semangat yang mana satu perkara yang kita kena ingat apa juga yang jadi dekat kita, yang melanda negara kita, yang melanda kehidupan kita, semua Tuhan izinkan. Semua Tuhan izinkan. Ada orang tu nak buat apa pun tak terdaya. Ada orang tu dia langsung hopeless dalam bahasa Jawa lah. Tak tahu apa benda yang nak buat lah. Tak tahulah. Susah sangat hidup ni. Satu perkara kan, kita dalam hidup kita ni kita kena belajar apa yang disebut sebagai sabar. Sabar ini separuh daripada pandai semua nak. Dan jarang orang tanya separuh lagi apa. Nah, bila tanya separuh lagi apa, dah lah ustaz, dia dah bagi separuh je lah ambil, dia kata. Kan? Rupanya sabar separuh iman, separuh lagi adalah syukur. Dia saling bergandingan. Nabi sebut, amat menakjubkan umatku bila diberikan ujian dia boleh bersabar, diberikan nikmat dia boleh syukur. Kadang-kadang bagi nikmat pun lupa syukur. Dia sebut je alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hati tak pernah memperakui kesyukuran dia tu. Kata Imam Al-Ghazali, syukur tu ada 4. Syukur tu ada 4. Pertama, dengan mulut, alhamdulillah, kita rasa seronok, rasa berterima kasih kepada Allah Ta'ala kerana bagi kat kita. Kedua, dengan hati, hati memperakui siapa yang bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk kita sebagai orang bersyukur, maknanya kita lagi kuat beribadah pada Allah, tanda kita syukur. Maknanya kalau orang tak semayang, orang tu tak sedekah, orang tu tak buat ibadah, maka orang tu tak syukur lagi. Dan yang keempatnya, orang itu memelihara nikmat supaya tidak rosak. Dah duduk dalam AIM, satu nikmat yang besar. Sebab duduk dalam keluarga ni sepatutnya bukan nak lawan antara satu sama lain. Siapa lagi hebat, aku ke engkau? Tak. Dalam tu kerjasama. Kalau ada peluang-peluang, kongsi sama-sama. Ada cara nak mempermudahkan urusan, kongsi sama-sama. Sekarang semua meniaga atas katil, bukan atas talian. Atas katil meniaga. Maksudnya sambil-sambil atas katil dia buat iklan dia. Sambil-sambil baring, pakai towel aja. La ilaha illallah. Tak ada pakai lelawar macam dulu. Tak. Tapi jangan kat sini buat. Mana kat rumah lah buat macam tu kan. Mana kata mudahnya. Ya ke? Ya. Sekarang ni boleh transfer online je senang. Ya ke? Aku punya bank tak ada. Mana pula bank kita tak ada? Cek balik dekat bank kita. Sebenarnya semua bank dah. Semua bank ada sistem perbankan internet. Jadi gunakan. Kan, teknologi ni kalau kita lambat maka kita akan ketinggalan. Macam contohlah, macam saya gunakan bank Islam tu, dia ada satu perisian nama dia TAP, tap bank Islam kan. Dia lekat dekat kita punya SIM card, segala transaksi boleh buat. Tak ada internet pun kita masih boleh buat transaksi. Kan, macam-macam lah, macam-macam. Makna kata 4 perkara ni baru cukup syukur. Jadi macam itulah hidup kita. Sabar tu pula ada 3. Satu, sabar untuk buat apa yang Allah suruh.
Kan? Kalau semayang pun kena sabar. Kalau orang tu tak sabar, dia tak semayang. Dia lagi sedap tidur. Pagi tadi sejuk lah alasan. Cuba kalau pagi itu panas, tak semayang juga. Panaslah pagi ni, tak semayang juga. Mimpi sedap. Kan? Tengah tidur, selimut sedap. Selimut tu kalau kita waktu azan subuh, kita selimut tu bertukar jadi kulit apa? Kulit bab 1. Kulit bab 1. Jangan, ni live ni. Mana boleh sebut babi? Kan dah sebut. Kan? Ya. Kan? Jadi bangun awal. Lepas tu kita mulakan dengan sedekah. Bangun pagi sedekah. Zam, hantar bank in dekat akaun masjid RM1. Contoh, tak semestinya banyak. Mulakan dengan subuh. Sebab apa? Sebab malaikat kata, Ya Allah, siapa nama akak ni? Yati. Ya Allah, si Yati ni ya Allah, dia mulakan pagi ni dengan sedekah kepadamu ya Allah. Kau perluaskanlah seluas-luasnya rezeki untuk dia hari ni ya Allah. Itu cara dia. Siapa yang bangun subuh gajah dengan subuh dinosaur, tak dapat. Subuh gajah tu maknanya dalam pukul 7 lebih lah. Kakak pukul 8. Subuh dinosaur 5 minit sebelum zuhur. Dah pupus dah. Terperanyat imam tu. Siapa pula yang kunut tengah hari ni? Kan? Jadi sabar untuk taat perintah Allah. Kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Kan? Kau dengar tak cerita siapa tu? Tak sangka kan? Nampak? Lepas tu kita pun tegur. Kan? Tak baik baca. Alah, macamlah kau baik sangat. Dah kita pula kena. Bukan senang. Macam akhir-akhir ni orang sibuk cerita pasal da'i ni. Berhentilah buat komen-komen. Tak payahlah. Kita tak tahu apa yang berlaku. Doakan yang baik-baik aja. Sekarang ni manusia ni hidup dalam zaman fitnah. Yang kita terlibat benda tak ada faedah. Silap-silap buat dosa je. Buat apa? Jangan kita kongsi pula, copy share link kat orang lain. Tengok ni weh, tak sangka weh. Jangan. Dia baru ditanya, baru disoal siasat untuk bantu siasatan. Dia belum dituduh bersalah pun. Apa hidup kita nak jadi? Bayangkan kalau kita orang tuduh, kita tak sempat jawab pun lagi. Dan orang dah cakap macam-macam. Macam mana? Tentu kita rasa kecewa. Macam itulah kecewa keluarganya mungkin. Saudara mara dia akan rasa kecewa. Sebab jangan sekali-kali kita jaga aib orang. Apa Allah Ta'ala beritahu? Kita jaga aib orang, Allah jaga aib kita. Barang siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aib dia walaupun dia berada di dalam rumah dia. Makna menyoroklah macam mana Allah akan buka seluruhnya aib kita. Baik, jangan. Jangan dengar. Betul ke Samsul debat ada something dengan Aida Jebat? Jangan cakap macam tu. Tak ada, jangan bawa-bawa cerita. Contoh. Bukan betul-betul pun. Begitu yang ketiga, sabar adalah sabar dengan ujian dan dugaan. Kita pun semua ada ujian. Susah. Kita pula bisnes, berniaga. Dan kita jangan guna ayat orang. Ayat orang cakap apa? Sekarang berniaga susah. Kita dengar ayat tu. Dan kita pun ulang ayat yang sama. Sekarang berniaga susah. Tanya diri kita, setakat mana susah tu? Tu ada orang tanya saya, Ustaz macam mana Ustaz boleh relax je? Ingat penceramah tak terganggu ke? Terganggu tau. Dulu ceramah kan penuh dewan. Sekarang ceramah semua jarang-jarang. Itu tak apa. Belum ceramah seorang-seorang cakap dengan tiang tu. Kan? Tapi nak buat macam mana? Dan suasana kita kena bersedia. Tapi tenang, relax. Kenapa? Rahsia nak tenang ada 5. Pertama, rahsia nak tenang macam mana? Yang pertama apa? Yang pertama, sangka baik dengan Allah. Allah sebut, aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Mana sangka baik-baik? Kalau sangka, ini Allah bagi bala kat aku. Confirm bala. Tapi kita sangka, agaknya Allah nak uji aku ni. Adalah rezeki lain Allah nak bagi ni. Sangka baik. Kedua,
Banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, banyaklah dosaku. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Sebab kadang-kadang bila banyak dosa itulah kadang-kadang hati kita tak tenteram. Hati tak tenteram, maka itulah kita rasa susah rezeki nak masuk. Hati tak tenteram, nak fokus berniaga pun susah. Ni tengah tengok mata pandang Samsul Dobat, nak kepala otak mikir laki aku balik ke apa. Ni mampulah dia marah aku kejap ni lambat sampai rumah ni. Lama ke Samsul Dobat ceramah? Samsul Dobat ceramah tak lama. Saya ceramah biasa dalam 10 minit lah, lebih kurang 2 jam daripada sekarang. Macam tu, kira lah balik. Apa? Tak adalah, kejap je. Yang ketiga, banyakkan membaca Al-Quran. Baca Quran satu hari, kalau malas sangat satu ayat pun tak apa. Jarang orang baca Quran tu kusut. Hati akan tenang. Ya, baca Quran. Sekarang senang, dalam phone pun ada Quran. Baca aja. Yang keempat apa? Yang keempat, jaga solat dan juga upgrade solat. Jangan solat wajib aja, solat sunat pun buat. Amalkan mulai hari ini. Apa Nabi pesan? Nabi pesan 3 perkara jangan kamu tinggalkan selagi kamu hidup. Pertama, jangan tinggal puasa yang abid. Puasa hari putih, puasa sunat hari putih setiap 13, 14, 15 bulan Islam. Kecuali hari tasyrik. Itu pertama. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha. Kurang-kurangnya 2 rakaat. Jangan tinggal. Rugi kita kalau tinggal. Bukan lama pun. Kecuali orang lelaki yang datang bulan. Kau ada lelaki jantan datang bulan tu nak mati tu. Dan yang ketiga, jangan tinggal solat sunat witir. Paling kurang 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Kita witir tunggu bulan puasa apa pasal? Nabi satu solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal adalah solat sunat witir. 1 rakaat. Kau malih mana pun. Ya? Jangan lupa upgrade. Dan yang kelima, ni nak cerita ni. Fokuskan pada penyelesaian, bukan pada masalah. Kita tahu dah masalah kita. Teruk sekarang ekonomi. Orang semua tengah susah. So macam mana aku nak bagi senang? Kawan saya seorang tu, dia buat bisnes perkapalan, pelayaran Islamik. Saya pergi 3 kali dengan dia lah. Kapal Costa Victoria, kapal Star Cruise. Lepas tu pergi ke Halong Bay, tempat yang King Kong Skull Island tu, saya pergi. Tiba-tiba PKP habis. Tapi apa dia buat? Tak apa, kita bincang alternatif. Apa bisnes lain kita boleh buat? Yang paling kita menyampah direct selling. Aku kalau boleh nak kaya, tak nak kaya seorang-seorang. Aku nak ajak kau kaya dengan aku. Hakikatnya dia sampai sekarang tak kaya-kaya. Bercerita dengan orang, kita paling legit, paling potong steam lagi. Lama tu kita tak jumpa. Kawan sekolah, jom kita lepak. Rupa tak sempat lepak, tak sempat tanya pasal kita. Dia terus buka cerita barang. Geram betul. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena sabar. Jadi nak berjaya ni macam mana? Nak berjaya ni macam mana? 5 perkara. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba jadi Samsul Debat. Daripada hari tu dah dengar-dengar Samsul Debat nak datang. Dalam kepala, ya ke? Confirm ke? Betul ke? Tu ada orang pagi-pagi tadi sebelum subuh dah duduk depan sekali. Nak make sure dia duduk depan. Nak confirmkan betul kan Samsul Debat ke Samsul Sebat yang dia hantar. Ya. Bukan senang. Macam kita buat berniaga, kita duduk dalam AIM. Ada yang dah lebih 10 tahun pun dah dengan AIM. Sebab apa? Sebab fikir bukan senang. Tapi daripada masa ke semasa ada perubahan. Yang mahalnya duduk dekat dalam amanah ikhtiar ni, yang paling mahal apa? Yang paling mahal adalah pengalamannya. Itu sebabnya dalam satu pepatah Jawa ada menyebut, the beauty of success is not the achievement, but the journey. Macam Jawa. Yang indah tentang kejayaan itu bukannya pencapaian, tapi perjalanannya. Besok kita dah berjaya, dah tua, kita cerita dengan anak kita. Mak bukan senang nak capai tahap mak macam ni. Wah, ayat dah tak? Mak dulu pernah ambil upah basuh pinggan. Mak pernah basuh kain sendiri. Mak pernah pergi kerja ambil upah kat rumah orang. Mak pernah kerja kat ladang. Mak buat macam-macam. Mak jual apa ni tak jadi, ni tak jadi. Bukan senang. Yang korang ni dapat yang senang-senang aja. Ayat dia.
Tapi makna engkau contoh satu perkara kau kena ingat, usaha. Menurut falsafah Arab, manjadda wajada. Siapa berusaha mesti dapat hasil. Yang duduk nonggok tunggu tak dapat hasil. Alah, Ustaz yang online kena usaha. Key in, buat design, masukkan infografik. Barang ni hari ni tap cerita. Weh, apa benda sampai orang tanya. Orang dah tak tahan, dia tanya, ni apa bendanya yang kau buat ni? Ni apa produk ni yang kau bagi ni? Nampak tak? Orang akan tanya. Nampak tak? Proses panjang. Kedua, kena ada komitmen baru boleh berjaya. Awal pagi dah datang, bukannya datang lambat. Datang lambat tu memang datang nak ambil gambar je. Contoh. Tapi yang best yang datang awal pun tanya, tak boleh, dah ambil gambar belum? Nanti dulu. Ceramah dulu. Kan? Saya sebenarnya syukur sangat-sangat dapat datang Pontian ni. Dalam tempoh 2 minggu nak tunggu siap projek. Ada satu program penggambaran My House ni. Banyaklah orang panggil saya ceramah dekat sini. Kalau tidak tunggu turn, memang tunggu 6 bulan lagi. Alhamdulillah dapat saya kat sini. Lepas ni pun saya ada program pergi sampaikan bantuan dekat Asnaf. InsyaAllah ada beberapa rumah nak bagi. Lepas tu ada juga orang minta saya singgah sembang santai macam ni jugalah. Jadi apa-apa pun kita buat, komitmen kena bagi. Orang tak bagi komitmen tak boleh berjaya. Kemudian ketiga, kena ada fokus. Ni kejap ni, bulan depan dah barang lain pula. Tak tu, yang tu tak bagus, yang ni lagi bagus, kata. Yang tu aku dah buat dah, kena tipu. Yang ni confirm tak tipu. Yang bulan depan tipu juga yang itu, yang ini lagi tak tipu, dia kata. Peninglah kepala macam tu. Kena ada fokus. Yang keempat, kena ikut disiplin. Walaupun tu barang kita. Cuba tengok orang kita berniaga kadang. Disiplin tak pakai. Ni tak pakai apron, tutup kepala tak pakai. Rambut masuk dalam roti canai. Goreng ayam goreng dengan rambut tu salut tepung. Elok rangup rambut kawan tu. Tak disiplin. Orang dalam banyak-banyak yang sedap, orang tak cerita, orang cerita pasal rambut tu je. Pak. Satu lagi perangai orang kita berniaga. Kalau dah untung ramai orang hari-hari, mulalah bercuti. Maaf, kami tutup 2 hari elok kampung. Kami cuti 3 hari. Sudahnya, kebetulan orang tak tahu pun dia cuti. Datang, tutup, cuti. Datang sekali lepas 3-4 hari datang, cuti. Memang tak datang lagi lah. Nampak tak? Disiplin kena ada. Pekerja macam mana? Kalau buka restoran, buat kedai makan, macam mana pekerja? Pakaian macam mana? Nak seragamkan ke tidak? Macam mana dari segi kebersihan? Berapa jam sekali nak sapu kedai ni? Macam mana keadaan? Nak buat lain sikit? Macam mana suasana, macam mana? Retro? Minta cari sewa barang dulu dekat abang Kamal KD Antik. Nak beli tak mampu, pinjam dulu bang. Pinjam lepas tu tak pulang-pulang macam dia punya pula, macam tu. Kan? Nak buat suasana lain macam. Bila sampai tu teringat zaman 60-an. Zaman-zaman kopi tiam dulu kan. Yang kopi yang ada gambar, ada corak tu kan. Cawan tu kan. Teringat zaman dulu-dulu macam tu. Buat konsep lain sikit. Ada tak konsep 70-an pop ye. Semua pakai seluar besar je datang. Contoh kan. Ya, lepas tu lagu dekat. Lagu 60-an 70-an. Suzana. Macam tu. Marilah saya adik. Bukan main. Sedap pula agama dewan ni boleh nyanyi. Contohlah kan. Ataupun nak buat suasana padang pasir. Dia buat restoran nasi Arab. Siap bersela makan. Ramailah yang tak jadi datang. Sebab sakit lutut. Dah melunjur pula makan. Orang hajar betul dia ni. Makan melunjur. Dia kata kan. Contoh. Macam-macam. Maknanya yang mahal bukan kedai tu. Yang mahal bukannya menu tu. Yang mahal adalah konsep tu. Nampak? Kelebihan yang menarik perhatian orang. Dan yang kelimanya, yang perlu ada nak berjaya adalah keberterusan, iaitu istiqamah. Dia tak boleh hari ni rajin, besok malas, rajin, malas balik, tak boleh. Kena sentiasa rajin. Setiap hari ada semangat baru. Jadi hari ni nak beritahu, pertama kita kena cepat. Jangan lambat kita akan ketinggalan. Kita akan jadi orang yang kemudian.
Lah kau baru nak buat, kau ni lambat ni. Orang buat lain telefon SOX, dia pun nak buat. Tapi kita dah jadi orang yang ke-10, 11, 12, 30 lah layer yang ke-30 dah. Kawan saya dulu tengok Om Niaga Santan bagus. Om Niaga Santan bagus, dia pun nak buat. Bila dia buat, akhirnya dia rugi sebab apa? Dia baru nak buat. Orang lain tu dah ada regular customer. Yang kedua, kita kena datang pada peluang-peluang yang baik. Dengar Samsul Debat ada kat sini, zap, pergi sana. Aku dengar situ ramai orang, aku ingat aku nak buka booth kat sana. Samsul Debat cakap boleh kalau nak buka booth kat tempat ceramah dia. Contoh. Datang. Tuan-tuan, saya bila saya ceramah mana-mana kan, ada orang datang, sanggup datang. Satu Malaysia yang saya pergi ni, dia pergi. Ada yang meniaga madu, ada yang meniaga barangan sunnah, ada yang meniaga sambal, dapur Jogja. Dapur Jogjanya ada sambal mak kandung, sambal mak tiri. Gila betul. Sambal mak kandung pedas ada mana-mana sikit. Sambal mak tiri pedas gila. Menyesal makan. Satu lagi sambal hijau tu biasa. Tapi memang jadi viral. Nak konsep dia, nampak tak? Idea tu yang mahal. Lepas tu yang seorang tu pula meniaga ada yang meniaga kopi. Kan, ada yang meniaga madu. Dan untuk makluman semua, Samsul Debat benarkan mereka berniaga. 1 sen pun saya tak charge pada mereka. Sebab saya seronok tengok orang Islam berniaga. Berniagalah. Dan kalau dia beritahu saya, di hujung ceramah saya akan sebut, dekat luar sana ada orang berniaga buka booth. Jadi tuan-tuan dan sekalian, tolong jangan tanya khabar je, tanya harga dan bayar, saya kata. Makna kata kita tolong orang berniaga. Itu saya, memang insya-Allah saya bantu. Kan? Mana hadir pada peluang yang ada. Dengar ada seminar ni, datang. Biar ada semangat. Semua orang susah habis. Susah ke mati je. Pergi cari tali. Gantung diri, mati lagi baik. Tunggu buat apa? Datang, kita kena semangat. Boleh berjaya. Kemudian yang ketiga, kita kena apa? Apply. Amal apa yang kita belajar. Ini masalah kita. Tahu. Itu dah dengar dah. Najib As-Sadok dah cakap dah. Oh, Dr. Azizan itu pun dah cakap macam ni. Macam-macam. Dr. Fadilah Kamsah pun dah beritahu macam ni. Bapak segala motivasi semua dah dengar dah. Tapi kalau kita tak buat, sia-sia. Sia-sia. Kita kena buat. Kita kena amal. Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Apa yang kita lemah? Kita lemah IT. Kita buat khusus IT. Saya sebenarnya, Cik Kamal, saya kan, akaun Facebook pun tak ada. Okey, tak apa. Saya tolong buatkan. Cik Kamal pun buat satu hari tu. Kita set up akaun Facebook. Tapi janganlah buat nama pena yang bukan-bukan. Janda kesepian. Apa hal? Kan? Letak nama usahawan testimoni dahsyat. Macam tu kan. UTD. Macam tu kan. Betul. Kan? Jom kaya sesama. Macam tu kan. Kan? Tak kaya, apa dia kata? Tak handsome tak apa, janji kaya dia. Jangan. Memang nak kena lawa, nak kena handsome. Tak nak orang cakap besok orang kaya semua buruk rupanya. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kan? Biar ada ceria. Nampak tak? Semua ceria. Malam tadi puas milih baju mana nak pakai pagi esok. Untuk laki orang bukan main lagi kau ya. Untuk laki sendiri baju binatang. Baju kelawar tak habis-habis. Tapi rupanya baju kelawar tu pun buat berniaga bagus. Sekarang orang pakai kaftan pergi pejabat, gila betul. Tapi dia buat fashion sikit lah kan. Boleh. Jadi mana mantapkan pengetahuan kita. Saya ni ada masalah nak komunikasi barang. Ni insyaAllah saya boleh kongsi. Sebenarnya ramai yang tak tahu. Saya ni sebelum orang kenal saya sebagai Syamsul Debat, saya memang banyak bagi motivasi keusahawanan. Dan banyak yang panggil saya, antaranya yang paling top di Johor ni apa? Lembaga Pertubuhan Nanas, Pembangunan Nanas, LPNM. Lepas tu Institut Veterina Malaysia selalu panggil. Dekat Keluang saya, IVN kat Keluang. Memang kalau semua usahawan yang berkaitan produk, saya yang bagi. Tajuk dia kompetensi keusahawanan. Yang tu kita buat next. Cik Kamal akan arrangekan. Dua hal dia baru tahu je ni. Jadi mana kita akan buat insyaAllah. Mana mantapkan pengetahuan kita. Mantapkan. Mana kita tak tahu kita tanya.
Nak belajar bahasa Inggeris pula sebab kita nak buka pasaran dekat luar negara. Kan? InsyaAllah tuan-tuan. Jangan, tak ada yang pelik sekarang. Saya kuliah subuh pagi tadi. Daripada Singapura, Brunei, daripada Leeds, semua komen. Ustaz, macam mana Ustaz nak dapatkan produk ni Ustaz? Jadi masa tu asisten kena jawab lah. Baru je malam tadi ada seorang usahawan daripada Pontian minta saya promotekan produk dia. InsyaAllah saya boleh promotekan produk. Siapa yang ada produk dan minta promote kan, waktu kuliah subuh boleh. Malam tadi dia baru, nanti dia nak cadang kat saya. Dari segi bayaran berapa, saya kata saya tak berat-beratkan, bagilah cadangan, dia kata. Saya tak pernah kira, kalau orang bagi 10,000 pun saya ambil, dia kata. Saya kata macam tu lah. Tapi betul, kita boleh promotekan insyaAllah. Dan kemudian seterusnya apa? Seterusnya kita kena ada semangat yang kuat. Jangan nanti kan, halah hai, aku rasa aku tak boleh lah, aku takat tu je lah. Tak apalah, tak apalah. Kau buatlah, aku ilah Allah. Semangat kena kuat. Orang lain boleh buat, aku pun boleh buat. Aku seorang-seorang je dekat taman tu. Kan, yang buat benda ni. So aku kena buat betul-betul. Kita jaga dekat taman perumahan kita pun dah cukup baik dah. Kan? Nak lah benda tu orang jadi ulang-ulang nakkan dengan kita. Kan? Seterusnya apa? Seterusnya organize, susun atur strategi. Bak kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Jika kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Tapi ramai yang tak tahu. Sun Tzu dia cakap yang lain. Dia cakap apa? Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Rancang aja. Aku ingat lah. Kan ada kawan-kawan kita macam tu. Aku nanti besok aku nak buat macam ni, aku nak buat macam ni. Sudah satu benda pun tak buat. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Tak boleh pula main belasah hanya, tak boleh. Macam Cik Kamal ni lah, mula-mula dia bukan terus beli 5 karton. Ambil 1 karton dulu, jual, tengok macam mana. Dah habis 1 karton, oh okey tak cukup ni. Bila dapat stok, wah garangnya. Kan, tak nyempan nak, 10 karton pula. Ni dah nak habis pula dah, nak lagi. Maknanya benda tu senang. Bila kita nak, semangat kena kuat. Strategi kan. Saya tahu bila saya sebut dalam kepala, aku dah tahu dengan siapa aku nak jumpa. Tahu? Aku dengan siapa aku nak cakap. Seterusnya apa? Seterusnya adalah niat kita. Ini paling penting. Niat kita biar niat baik. Sebenarnya yang jadi orang gagal dalam berniaga, salah satunya niat. Niat kalau nak jadi kaya, lupakan. Kaya ni akan datang sendiri. Jangan minta niat, aku nak jadi kaya. Sampai ke sudah tak kaya. Niat kita, niat nak buat baik dengan orang lain. Buat baik, orang doa gitu. Buat baik, orang doa gitu. Ya Allah, makasihlah banyak. Makasihlah banyak-banyak. Jadi bila niat kita, sebab Nabi sebut, inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Itu sebabnya macam saya katakan, bila kita nampak macam kes-kes apa tu, yang macam kes orang tuduh, yang da'i tu kan, kita tu je, inilah dia bertopengkan agama, inilah dia agama macam ni. Tak, kalau saya terus doa, ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku daripada ujian seperti ini. Terus doa macam tu. Hati kita ni cepat menuduh. Kita nampak, ya Allah tak sangka Abang Kamal main nombor, contohnya. Abang Kamal parking motor dah tak ada, kebetulan depan kedai nombor ekor tu boleh parking. Abang Kamal pula dah takut ni parking depan kedai nombor ekor, mau orang ingat aku main nombor ni. Dia pula pandang ke kanan. Wah, siap pandang ke kanan nak tengok line clear ke tidak. Contoh, orang senang nak tuduh. Jangan kita tuduh kalau benda-benda yang kita menjangka-jangka je, jangan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah beritahu apa? Janganlah kalian berprasangka, kerana sebahagian daripada prasangka adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan. Niat kita niat buat baik aja. Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Kan? Sebaik-baik manusia yang bagi manfaat pada orang lain. Senang aja. Berapa ramai kejap-kejap, kau kat mana? Aku nak minta tolong lah. Kau kat mana? Aku ingat aku nak barang kau tolong. Kau kat mana? Aku nak ni. Makna ada manfaat kita. Tak ada, kita susah. Tapi kalau telefon tak berbunyi-bunyi, tak bunyi-bunyi, sibuk dah Instagram sendiri je. Kan? Kena tanya diri kita balik. Dan Nabi sebut satu perkara.
Nabi sebut juga tentang wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah tu niat dia berubah, dia buat tu niat kerana wanita, niat kerana dunia, maka dia akan mendapat sesuai apa yang dituju. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 Allah Taala beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil muragaman katsira wasa'ah. Barang siapa buat sesuatu tu niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni luas, rezeki yang banyak. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. So, positifkan diri kita, perkuatkan minda kita, insya-Allah kita akan berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja. Saya rasa nampak macam dah sogar bugar dah tu. Insya-Allah. Jadi sekali saya nak buat sedikit makluman kepada semua, makluman kepada semua tentang